Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, saya baru habis selesai satu perbincangan dengan sekumpulan postgraduate. Tajuk nipis tapi kritis. Satu yang menarik perhatian saya adalah perbincangan tentang bagaimana kita boleh menjadikan literature itu sekompak yang mungkin. Okey, selalunya literature review yang ditulis oleh rakan-rakan kita postgraduate, dia akan memasukkan semua teori yang berkaitan dengan kajian yang dia nak lakukan. Katalah digunakan teori A, ada 4 lagi teori yang berkaitan dengan problem yang dia nak cuba selesaikan. Maka dibincang teori A, katalah digunakan teori E ya, dibincang teori A, teori B, teori C, teori D dan teori E. Jadi dibincang teori itu secara berasingan, maka jadi teballah bahagian teori. Okey, jadi saya cuba lihat itu sebagai suatu yang tidak perlu. Bila kita bercakap pasal tesis, kita bercakap pasal pembuktian satu dakwaan kita. Dan dakwaan kita ni cuba kita buktikan secara mengkhusus kepada satu teori. Katalah teori E kita dapati ni teori yang paling sesuai. Sekarang timbul persoalan, bagaimana dengan teori A sampai teori D? Sedangkan dia masih lagi dalam genre yang sama. Tapi kenapa kita pilih teori E? Apa yang berlaku? Perkara tidak dikupas. Okey, mereka mengupaskan teori A, B, C, D dan E. Secara berasingan, lepas tu dia pun pilih teori E dan teruskanlah kupasannya kepada kajian yang dibuat. Timbul persoalan, kenapa tak pilih A, B, C dan D? Itu persoalan dia. Okey ya. So macam mana kita nak buat? Jadi cara pertama tadi dengan membincangkan secara summarization, baca buku ke, baca artikel ke, buat teori A, apa ciri-ciri dia, teori B, apa ciri-ciri dia. Bukan itu sebenarnya cara kita menulis literature review. Okey. So apa yang kita patut buat adalah, okey, premisnya begini. Apabila kita buat kajian menggunakan suatu variable ke, menggunakan satu method ke, menggunakan satu analisis ke, kita kena rationalizekan kenapa kita menggunakan method tersebut. Okey, tetapi kita tidak perlu rationalizekan kenapa kita tidak menggunakan method lain. Kenapa? Kerana method lain itu adalah sesuatu yang sangat terbuka. Method apa? Kalau ada 10 method, kita nak bincangkan semua method ke? Okey, jadi sebab itulah difokus kepada satu perkara yang kita nak lakukan dan semuanya fokus kepada apa yang kita nak lakukan. Sama dengan teori juga. Maka kita fokus kepada teori E tadi. Dan kita berbincang kenapa teori inilah teori yang perlu digunakan untuk kajian ini tanpa kita melupakan 4 teori yang lain. So how are we going to do that? Di situlah masuknya elemen nipis tapi kritis. Okey ya. Awak bincangkan teori E, okey, maybe pengenalannya dalam 1-2 paragraf. Kemudian apakah elemen yang ada dalam teori E ini? Okey, yang sebenarnya juga bertindih dengan elemen-elemen dalam teori yang lain. Jadi yang itu awak kena kupas. Bermakna awak tak perlu kupaskan teori E itu secara berasingan. Okey. Jadi elemen-elemen yang redundant itu awak kupas dan tunjukkan kenapa teori E itu lebih superior dalam melaksanakan elemen yang redundant tersebut. Ataupun paling tidak pun awak boleh katakan bahawa kedua-dua teori ini juga menyentuh aspek yang sama, tetapi ada aspek lain yang menyebabkan akhirnya as a summary, as a whole, awak memilih teori E untuk support kepada kajian awak lakukan. Jadi ketika awak kupas teori E tadi, elemen-elemen yang bertindih dengan teori A, teori B, teori C, teori D perlu dikupas bersama. Okey, untuk membuktikan kenapa kajian menggunakan teori E ini diperlukan. Kenapa dianya superior dalam konteks kajian awak lakukan tapi tidak elemen-elemen ada dalam teori A sampai D. Awak tidak perlu kupas. Okey, katalah awak kupas berdasarkan kepada variable. Okey, jadi awak kupas berdasarkan kepada variable yang akan
dikaji berdasarkan teori E, maka variable juga sebenarnya boleh dikupas berdasarkan teori A, B, C dan D, tetapi awak kupas secara keseluruhan kenapa teori E ini lebih superior untuk untuk mengkaji kewujudan teori ataupun hubungan antara IV dengan DV compare dengan teori A sampai D. Bermakna anda tidak perlu mengupas secara berasingan tetapi membina suatu tema-tema yang awak ingin bincangkan. Contohnya dari segi konteks. Tema pertama konteks. Kenapa teori E ni lebih dominan dalam konteks itu compare dengan A, B, C, D. Yang juga ada kelebihan dalam konteks yang awak lakukan kajian. Mungkin ada kelebihan tetapi akhirnya awak pilih E dan perlukan rationalize. Kenapa? Okey, elemen apa yang menyebabkan akhirnya anda memilih teori E sebagai contoh. Okey ya. Ataupun pertama elemen dari segi konteks, kedua elemen dari segi let's say analisis. Analisis yang anda lakukan akan memerlukan anda membuat menguji data parametrik, maka awak menggunakan model E. Okey, yang lebih dekat dengan penggunaan parametric analysis compare dengan A, B, C, D. Jadi itu cara awak mengupas berdasarkan tema-tema dan akhirnya daripada tema itu menunjukkan bahawa kekuatan dikumpulkan dan as a sum awak perlu gunakan teori E. Ada kes juga di mana awak perlukan dua teori. Okey, di mana terlalu sedikit elemen yang perlu yang boleh support oleh teori E, ada sebahagian elemen yang boleh disupport oleh teori D, maka anda combine kedua-dua teori ini. Boleh, tak ada masalah ya. Tapi bincangkan kenapa kedua teori ini akhirnya boleh digunakan mengatasi teori A, B ataupun teori D. Berdasarkan tema-tema lah. Kalau awak buat multimedia umpamanya. Pertama awak bincang dari segi cognitive development, dari segi the nature of the subject. Mungkin dari segi the nature of subject tu memerlukan teori ini. Maybe dari segi contextual, maybe dari segi menguji high order, low order thinking skill. Maka teori dua ini telah cukup untuk anda gunakan untuk support anda punya kajian. Okey, jadi jangan bincang satu persatu teori A, B, C, D, E secara terpisah dan akhirnya milih teori E tanpa membincangkan dia secara integrated antara kesemua teori tadi. Jadi sebab tu saya cadangkan gunakan tema-tema yang anda kena fikirkan apakah tema yang sesuai supaya boleh menjustifikasikan kedua-dua teori kalau awak gabungkan atau satu teori saja untuk menghasilkan satu literature yang lebih komprehensif yang orang boleh faham kenapa awak guna yang itu. Awak tak perlu bincang kenapa awak tak guna yang ni. Okey, katalah awak guna satu kan ataupun dua. Kenapa awak guna dua ni? Okey, bukan bincang kenapa tak guna yang tiga ni. Awak bincang kenapa yang guna dua ni dengan memasukkan elemen teori A, B, C yang tidak support apa yang ada kepada dua ini. Jadi ia berlaku dengan asas membincangkan teori A dengan B kenapa guna, yang ini sebagai suplemen untuk sokong kenapa dia guna. Tapi bukan nak bincang kenapa tak guna yang dia. Okey, awak kena faham konsep itu. Okey, contohnya saya beli kereta A. Saya kena bincangkan kenapa saya beli kereta A tapi bukan kereta B, C, D, E, F di luar sana. Okey, jadi dia tidak musuh kepada apa yang saya buat. Saya beli kereta A kerana A, B, C, D, E. Jadi saya bincangkan. Tetapi katalah saya bincang kereta A ni kecil, okey, sesuai untuk saya bawa ke pejabat. Tetapi ada juga beberapa kereta lain yang kecil. Tetapi oleh kerana ada elemen lain yang perlu ada dalam kereta kecil itu tapi tidak ada kepada elemen itu, maka saya akan menggunakan kereta kecil ini. Jadi fokus awak kepada kereta ini, bukan fokus kepada kenapa tak guna yang sana. Sana untuk support kenapa awak mesti guna yang ini. Okey, itu saya berikan satu idea saja supaya awak tidak membincangkan teori-teori dalam literature review itu secara berasingan ataupun nak fikir pula kenapa tak guna teori ini, kenapa takut ditanya masa viva. Tidak, awak patut tahu kenapa guna teori ini daripada nak tahu kenapa tak guna teori itu. Okey, itu saja yang sempat saya berkongsi petang ni sedikitnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Muah.